Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan MIRI iaitu kumpulan 2 akan menerangkan berkenaan dengan tajuk gangguan seksual. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 4 iaitu Encik Steve anak Giri, iaitu dengan nombor metrik 296524, Puan Maisarah binti Salman 296392, Encik Andrew anak Lipa 296459 dan juga saya sendiri dengan nombor metrik 295939. Saya akan menerangkan di bahagian pengenalan, iaitu gangguan seksual adalah isu global yang melintasi sempadan budaya, sosial dan juga geografi serta mengancam maruah, keselamatan dan psikologi individu. Menurut WHO, gangguan seksual merujuk kepada tingkah laku bersifat seksual yang tidak diingini seperti komen, isyarat atau tindakan yang menyebabkan ketidakselesaan atau ketakutan. Di Malaysia, kes gangguan seksual semakin meningkat seperti yang didefinisikan dalam Akta Kerja iaitu tahun 1955 pindaan 2012 sebagai kelakuan seksual yang tidak diingini yang bersifat menyerang atau memalukan. Dalam Islam, gangguan seksual dianggap sebagai perbuatan tercela dan juga berdosa seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, yang menekankan menjaga kehormatan dan mengelak perbuatan yang tidak bermoral. Gangguan seksual juga termasuk jenayah seperti rogol, cabul atau hubungan seksual dengan kanak-kanak memberi kesan serius kepada bangsa baik secara fizikal maupun mental dan kadang-kadang ianya membawa maut. Anggaran menunjukkan 1 daripada 4 wanita dan 1 daripada 10 lelaki mengalami gangguan seksual sepanjang hidup mereka. Seterusnya adalah jenis-jenis gangguan seksual. Jenis-jenis gangguan seksual terbahagi kepada 5. Yang pertama adalah gangguan secara lisan, yang kedua gangguan secara bukan lisan, yang ketiga gangguan secara seksual secara visual, keempat gangguan seksual secara fizikal dan juga yang kelima adalah gangguan seksual dalam talian. Hai, saya Maisarah binti Salman, nombor metrik 296392. Saya akan meneruskan penerangan tentang peningkatan kes gangguan seksual di Malaysia. Statistik terkini menunjukkan bahawa jumlah kes gangguan seksual yang dilaporkan di Malaysia telah meningkat secara konsisten dalam tempoh 3 tahun kebelakangan ini. Pada tahun 2021, sebanyak 506 kes direkodkan, diikuti oleh 477 kes pada tahun 2022 dan seterusnya meningkat kepada 522 kes pada tahun 2023. Dalam tempoh ini, lebih 85% mangsa adalah wanita dengan jumlah kes melibatkan wanita ialah sebanyak 439 pada tahun 2021, 422 kes pada tahun 2022 dan sebanyak 460 kes pada tahun 2023. Selain wanita, gangguan seksual terhadap kanak-kanak melalui media sosial juga meningkat sebanyak 45% pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Seterusnya saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada perlakuan jenayah gangguan seksual di Malaysia. Antaranya ialah masalah kesihatan mental. Masalah kesihatan mental semakin mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat kita pada hari ini, terutamanya apabila ia dikaitkan dengan ketagihan yang boleh menjejaskan tingkah laku individu. Faktor seterusnya ialah gangguan personaliti narsis. Gangguan personaliti narsis adalah satu keadaan psikologi di mana individu mempunyai pandangan yang berlebihan terhadap diri mereka sendiri. Golongan ini lebih mengutamakan keinginan peribadi dan perhatian daripada orang lain.
Seterusnya ialah pengalaman lepas dan persekitaran juga menjadi peranan penting dalam menyumbang kepada gangguan seksual. Faktor seterusnya, kurang pendidikan dan kesedaran mengenai gangguan seksual. Tidak tahu mengenai batas-batas sosial dan etika yang berkaitan dengan tingkah laku gangguan seksual di tempat kerja, di institusi pendidikan, di rumah dan di mana sahaja juga menjadikan gangguan seksual ini kurang mendapat perhatian yang sewajarnya. Selain itu, salah guna kuasa pihak atasan yang mempunyai kuasa juga merupakan salah satu faktor gangguan seksual di tempat kerja. Sebagai contoh, terdapat majikan, pengurus atau penyelia yang mengancam untuk mengurangkan gaji, menukar jadual kerja atau memecat pekerja jika mangsa tidak memenuhi kehendak seksual mereka. Penggunaan media sosial dalam era digital yang semakin berkembang pesat menjadi salah satu benda yang paling penting dalam kehidupan manusia pada hari ini. Kemudahan aplikasi media yang mudah untuk dilanggan membolehkan komunikasi tanpa batasan geografi telah membuka ruang kepada individu yang mempunyai niat jahat untuk mendekati mangsa, terutamanya golongan kanak-kanak. Hai, saya Stefan Agiri, pemegang nombor metrik 296524 akan membentangkan kesan-kesan. Kesan gangguan seksual terhadap mangsa. Mangsa gangguan seksual sering mengalami trauma, kebimbangan berlebihan dan tekanan perasaan yang memerlukan rawatan jangka panjang. Kualiti hidup mereka terjejas dengan rasa malu, rendah diri dan sukar mempercayai orang lain. Produktiviti dan motivasi mangsa sama ada di tempat kerja atau belajar turut merosot. Dari segi ekonomi, mangsa mungkin terpaksa berhenti kerja dan menanggung kos rawatan pemulihan. Kesan gangguan seksual terhadap organisasi. Gangguan seksual di tempat kerja menjejaskan moral, motivasi dan produktiviti pekerja serta meningkatkan kos pengambilan pekerja. Fitzgerald 1997, organisasi yang gagal menangani isu ini berisiko kehilangan keyakinan pekerja, mencerminkan mencemarkan imej dan sukar menarik bakat baru. Jika kes tersebar di media sosial, pelanggan, pelabur dan rakan niaga mungkin hilang kepercayaan. Selain itu, organisasi terpaksa menanggung kos guaman, papasan kepada mangsa dan denda pihak berkuasa yang membebankan kewangan. Kesan gangguan seksual terhadap masyarakat. Gangguan seksual mencetuskan persekitaran tidak selamat dan mengganggu kesejahteraan sosial yang meningkatkan rasa terancam, terutama bagi wanita dan kanak-kanak serta merenggangkan hubungan sosial dan sifat kekitaan dalam masyarakat. Selain itu, gangguan seksual turut menyumbang kepada peningkatan kes jenayah yang boleh membawa kepada jenayah lebih serius. Terdapat 5 langkah-langkah untuk membina masyarakat selamat. Satu, pendidikan dan kesedaran memupuk nilai hormat sejak kecil melalui pendidikan di sekolah. Model khas gangguan seksual dalam silibus pendidikan. Kempen kesedaran interaktif melalui media sosial dan massa. Libatkan kerajaan dan NGO untuk meningkatkan kesedaran masyarakat. Manakala bagi poin yang kedua, pengukuhan undang-undang dan polisi. Gubal undang-undang spesifik seperti Akta Gangguan Seksual, rincikan bentuk gangguan seksual dan hukumannya, galakkan masyarakat melapor tanpa takut ancaman. Polis anti gangguan seksual wajib diorganisasi dengan prosedur aduan mudah. Manakala bagi poin yang ketiga, sokongan untuk mangsa, talian bantuan 24 jam untuk sokongan emosi dan nasihat perundangan. Sediakan kaunseling profesional untuk mangsa, perlindungan undang-undang untuk elak balas dendam. Majikan, pastikan kesetaraan kerja bebas gangguan seksual. Manakala bagi poin yang keempat, teknologi untuk pencegahan. Pantau kandungan gangguan di platform digital, bangunkan aplikasi untuk mangsa lapor kes dengan mudah, kerjasama antara pihak berkuasa dan platform digital. Bagi poin yang terakhir, iaitu perubahan norma budaya, pendidikan kesaksamaan gender dan hak asasi manusia, pemimpin agama, masyarakat dan politik
galak perubahan budaya, seminar, forum dan kempen untuk tanam nilai hormat dalam masyarakat. Hai, saya Encu Anak Lipa. Pemegang nombor metrik 296459 akan membentangkan berkaitan dengan cadangan menyeluruh untuk mengatasi gangguan seksual di Malaysia. Poin yang pertama iaitu penggunaan teknologi untuk pencegahan dan pemantauan teknologi boleh digunakan untuk mencegah dan memantau gangguan seksual melalui aplikasi pelaporan sistem CCTV, pintar dan alat pengesanan di tempat awam. Inisiatif seperti platform pelaporan anonim dan peringatan keselamatan real time mampu meningkatkan perlindungan. Poin yang kedua pula iaitu kempen kesedaran dan perubahan sosial yang meluas. Kempen yang memfokuskan pada kesedaran tentang kesan gangguan seksual dan kepentingan hormat menghormati perlu dijalankan secara meluas di sekolah, media massa dan komuniti. Langkah ini bertujuan mengubah norma sosial negatif yang mendorong tingkah laku tidak bermoral. Manakala, poin yang ketiga iaitu latihan dan polisi di tempat kerja. Majikan perlu menyediakan latihan berkala kepada pekerja dan memperkenalkan polisi sifat toleransi terhadap gangguan seksual. Mekanisme pelaporan dalaman yang mesra mangsa perlu diwujudkan untuk memastikan keadilan. Poin yang keempat iaitu mengukuhkan rangka undang-undang yang tegas dan inklusif. Undang-undang berkaitan gangguan seksual perlu dikemaskini dan dikuatkuasakan dengan tegas. Pendekatan inklusif memastikan semua pihak, termasuk golongan minoriti, dilindungi secara adil. Manakala, poin yang kelima iaitu pemerkasaan komuniti dan pemimpin tempatan. Pemimpin komuniti perlu dilibatkan sebagai ejen perubahan untuk membentuk budaya hormat di peringkat akar umbi. Program pemerkasaan komuniti boleh membantu membina persekitaran yang selamat untuk semua. Poin yang keenam iaitu kajian dan pemantauan berterusan penyelidikan mengenai corak dan punca gangguan seksual perlu dijalankan secara berkala untuk mengenal pasti jurang dan keberkesanan dasar serta sedia ada. Data ini penting untuk membuat penambahbaikan. Manakala poin yang ketujuh iaitu pengintegrasian pendidikan moral dan gender di semua peringkat pendidikan mengenai nilai moral, kesaksamaan gender dan hak asasi manusia perlu diintegrasikan ke dalam kurikulum di sekolah, institusi pengajian tinggi dan program latihan. Langkah ini membantu membentuk generasi yang lebih menghormati. Dan akhir sekali, poin yang ke-8 iaitu melibatkan lelaki sebagai ejen perubahan. Lelaki perlu digalakkan untuk menjadi sebahagian daripada penyelesaian dengan mendidik mereka tentang tanggungjawab mencegah dan menangani gangguan seksual. Ini boleh dilakukan melalui program kesedaran khusus. Kesimpulannya, menangani gangguan seksual memerlukan pendekatan holistik yang merangkumi pelbagai aspek seperti pengukuhan undang-undang, peningkatan kesedaran melalui pendidikan, penggunaan teknologi sebagai alat pencegahan dan pemantauan, serta penglibatan aktif masyarakat. Setiap pihak, kerajaan, organisasi, komuniti, dan individu perlu memainkan peranan mereka secara kolektif dan bertanggungjawab dalam usaha ini. Ini adalah penting untuk mewujudkan dasar dan persekitaran yang inklusif, adil dan mesra mangsa, di samping menerapkan nilai hormat menghormati serta kesaksamaan gender dalam kehidupan seharian. Komitmen berterusan daripada semua pihak akan memastikan wujudnya perubahan positif yang kekal. Dengan usaha bersama, Malaysia berpotensi menjadi sebuah negara bebas daripada gangguan seksual di mana setiap individu hidup dalam suasana yang bermaruah, selamat dan bebas rasa takut. Langkah ini bukan sahaja melindungi hak asasi manusia, tetapi juga memastikan masa depan yang lebih cerah dan harmoni untuk generasi akan datang. Sekian sahaja pembentangan dari kumpulan kami.
Terima kasih.